Cerita hantu seram. Susunan ayat dan kata-kata biasanya akan membawa satu maksud yang dikaitkan dengan bacaan ayat-ayat yang membawa satu-satu maksud untuk satu-satu tujuan. Apa yang abang kaitkan ini ialah mantra. Baik, bersama saya Rizal Wan Ramli di dalam cerita hantu seram musim yang kedua di Syong Podcast. Bersama Abang Wan untuk malam ini, yang Abang Wan akan bawa bersama-sama dengan anda ialah Amanda Tan. Hai. Ya, seorang pelakon. Ya, apa khabar Amanda? Khabar baik. Bang Wan sihat? Sihat, alhamdulillah. Okay. So, apa aktiviti Amanda buat masa ni? Aktiviti hari ni ke apa? Untuk aktiviti sekarang lah. Sekarang, maksudnya okay. di dalam bidang Aktiviti. lakonan. Sekarang Amanda tengah shoot drama, 2 drama. Satu tajuk Leha Leya Lawa dan lagi satu Hello Jodoh. Amanda baru lagi dalam industri ni, so minta support ya. Itu dia. Baik, Amanda. Okay. Sebagaimana yang Abang bawa maksud dalam penceritaan tadi, pada awal tadi, ia membawa tajuk tentang mantra, ya. Sebagaimana yang kita semua tahu, mantra ni ada yang dikaitkan dengan satu maksud bacaan ayat-ayat di dalam satu kertas, seperti mantra untuk jampi-jampi. Contoh dia untuk ada yang bawa maksud yang baik, ada yang bawa maksud yang sebaliknya. Ya. Maksud yang baik ni biasanya untuk tujuan perubatan dan rawatan yang berkaitan dengan gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan hantu dan seumpamanya. Jadi yang itu yang positifnya. Jadi dari sudut yang negatifnya, biasanya mantra ni yang dikaitkan dengan tujuan-tujuan sihir, tujuan-tujuan untuk santau contohnya, kan pernah dengar santau. Ini berkait dengan cerita-cerita seram kita lah pada episod kali ini. Jadi untuk peminat-peminat Amanda di luar sana tentu nak tahu pengalaman-pengalaman Amanda sendiri yang bila dikaitkan dengan cerita-cerita seram ni kan. So apakah yang boleh kita kongsikan dengan peminat-peminat di luar sana? Okay, pengalaman Amanda Ya. So ini based on Amanda punya personal experience lah. Personal experience. So benda ni berlaku masa Amanda berumur 14 tahun, Form 2. Form 2. Yang tu dah lama lah, Form 2 kan. Yang tu first time Amanda ternampak benda tu. Tapi Amanda sendiri tak sure is it betul-betul benda tu ke ataupun lembaga. Kan kita pernah dengar yang orang-orang tua cakap, let's say sebelum kita nak meninggal, sebelum seseorang tu nak mati, dia akan ada lembaga yang membawa kamu pergi ke dunia yang lain. So yang Amanda nampak tu, Amanda tak sure itu benda tu ke ataupun lembaga. So dia macam ni tau, the scenario dia macam ni. So masa tu Amanda kat China, kat Beijing dengan my family. Kita ikut tour lah. Kita ikut tour, and on that day, masa daytime, kita tengah sightseeing kat Forbidden City. So Forbidden City tu kan tempat dulu Maharaja, Maharani, dinasti Qing, dinasti Ming, benda semua diorang semua stay kat situ kan. Zaman-zaman dulu. So and biasalah tempat istana-istana ni mestilah ada banyak dia punya kisah dia, ada banyak dia punya story, ada gundik-gundik dia, ada yang jadi gila, ada kes pembunuhan, benda macam tu lah, biasalah macam korang tengok kat TV, sebiji lah macam tu. So that day itself, petang, kita memang Amanda dengan my family ada kat situ. So after that dah habis sightseeing, lepas dinner kita balik hotel. So balik hotel, dalam bilik Amanda tu, dia ada a few bilik. So my mum tengah mandi in one of the bilik. Then I dah mandi dah, Amanda dah mandi. So Amanda memang pakai specs. So ada satu cermin. So I macam tengah betulkan my specs tau. Tengok I punya, tengok cermin tu, reflection tu.
So I tengah betulkan cermin, tiba-tiba I tengok apa sah ada benda belakang kat I tu yang warna hitam tu. I macam like terperanjat. Aku like Amanda macam like tiba-tiba dia tiba-tiba. So I pun like tapi Amanda tak sampai like nak breakdown ke apalah, tapi I macam terperanjat like apa sah benda ada benda hitam kat belakang I ni. And bukan jauh tau, like dekat je, dekat belakang sini, belakang je. So I ingat Amanda ingat I tengok salah. So I macam like macam tu, I tutup mata, buka balik mata, benda tu dah hilang. So lepas tu my mom dia lepas dia mandi, dia keluar. So I tanya my mom, sebab kat rumah Amanda cakap English lah dengan my parents, dengan my family. Say, "Me, did you sense or see anything?" Dia kata, "No lah, don't have. What you see?" Then like I macam masa tu I macam like masih stun lagi kan. So I tak nak cakap lah. So at the same time mungkin I keep telling myself, mungkin I tengok salah kot, macam tu. Sebab daytime dah dengar banyak cerita lah pasal kisah-kisah seram yang kat istana tu. Ada orang gundik dia bunuh diri lah sebab Maharaja tak sayang dia lah kan. Dia macam tu kisah yang dulu Chinese punya dinasti punya lah. Dia banyak gundik yang bunuh diri yang bunuh diri sebab Maharaja ambil gundik lain, tak sayang dia, benda macam tu lah. So I tak tahu I tengok salah ke ataupun I sendiri yang imagine. So I pun tak bagi tahu my mom lah. Tapi what I know is actually that night Amanda supposed to tidur that bilik. Tapi sebab benda tu, insiden tu kan, I macam like I tak tahu, I macam like seram, macam like Tuhan macam bagi tahu I like don't sleep that room. Macam tu. So I like okay. So I cakap to my parents like say, me daddy, I don't want to sleep in this room tonight. Then dia orang cakap, kenapa? I don't want lah. I sajalah. I tak nak cakap kat dia orang lagi lah. So malam tu I memang tak tidur bilik tu. I tidur bilik lain dengan my brother. Then the next morning, nasib baik masa malam tu tak kena kacau apalah. Tapi okay lah, boleh tidur. Tapi dia, cause that was my first encounter kan. So nampak macam like tak tahu betul ke yang apa yang Amanda tengok ni, ataupun Amanda tengah imagine, ataupun from petang tadi dengar banyak sangat cerita-cerita imajinasi tu bermain dalam minda. Memainkan I punya minda. So I pun like tak tahulah apa benda. Tapi the next morning masa breakfast, Amanda cerita kat my parents lah, cerita kat my family. I kata, sebenarnya kan yesterday, I cakap my mom, me when you were bathing yesterday, I saw something at the mirror reflection tau. I cakap kat my mom. So dia orang like, tak adalah, you tengok salah kot, you apa kot, tu kot, ni kot. Lepas tu I macam, tak lah, I rasa I tak tengok salah. Tapi masalahnya kalau I tengok salah, kenapa I rasa seram? After that I rasa macam goosebump, seram tau. Like I punya bulu rumah terus naik. I macam like meremang. Meremang macam tu. So like so that was masa Amanda berumur 14 tahun. 14 tahun. Then lepas tu yang tu kat China lah. Lepas balik China 15, 16 sampai 17. 3 tahun selepas tu. 3 tahun selepas tu. Masa I 17 tahun. So 17 tahun kan kena duduk SPM kan. So Amanda ni anak cikgu. So anak cikgu memanglah biasalah sangat stres. You kena belajar. So Amanda jenis yang night owl. I bukan jenis pagi. I jenis orang malam. So orang malam tidur baru je Amanda nak buka buku, nak study. Masa tu my parents, my brother semua kat atas dah. So I kat bawah, I tengah study.
sama juga situasi dia. I study, lepas tu I nak pergi toilet. So toilet, I masuk bilik air. Ini dia punya toilet bowl lah. Lepas tu kat sini dia ada dia punya cermin. So Amanda pakai specs. So Amanda lalu cermin mesti you nampak you punya reflection kan. Reflection. So I tengok lah. I tengok I punya own muka. I just like nak tengok lah, like sebab dah I rasa time tu 3-4 pagi macam tu lah. 3-4 pagi. So I pun like macam nak betulkan specs juga. Tiba-tiba I nampak the same thing. Sekali lagi. Yes, the perkara same yang sama thing. berlaku. The same thing, the exact same thing yang I nampak kat China. Lembaga hitam. Yang lembaga hitam tu. Tak nampak muka tau. Yang muka dia macam mana, apa, I tak nampak muka dia. Yang I tahu semua hitam, and I think dia perempuan. Sebab dia rambut panjang. Dia tak nampak juga rambut panjang, tapi nampak dia punya shape. Dia punya shape. Itu Dia punya shape. I nampak benda tu sekali. Then I teringat lah pasal apa yang Amanda nampak kat China lah. I kata, apa benda ni? I dah lama tak nampak. Lepas tu tiba-tiba nampak balik. Perkara yang sama berlaku. Ya, bila sama. dah balik ke Malaysia ni. Itu dia. So I pun takut. I macam 3-4 pagi kan, dah lah seorang kat bawah tengah study. I pun takut. Masa time Amanda nampak tu, terus I lari, I tutup semua lampu, terus naik atas tidur. I takut, Amanda takut. Then the next day I cerita kat my parents. My parents diorang like, takkanlah benda tu ikut sampai kat rumah kan. So adalah my parents, dia I tak tahulah, dia mungkin dia orang gurau lah. My parents dia cakap, my mom kata, I rasa hantu tu ikut you tau dari China sampai sini. Okay. So I like, okay. Tapi because it's not my first time, it's my second time already kan tengok benda ni. So I tak setakut macam my first time lah. Tapi I macam like, sebab benda tu dia tak kacau I tau. Dia tak kacau Amanda. Cuma memunculkan diri di belakang Amanda. So yang Amanda faham benda-benda macam ni kan, kalau benda tu tak kacau you janganlah pergi kacau dia. You jangan pergi kacau dia, and you buat je tak tahu. Kalau you nampak pun you buat je tak tahu. Tu yang I tak nak make a big fuss sangat lah. So that's why I tak nak kacau dia. I tak nak biar dia tahu yang I nampak dia. So lepas benda tu, and then another night, masa sebelum SPM juga. So biasa Amanda tengah study, tiba-tiba kat luar rumah ada terdengar orang bunyi kereta, ting ting macam tu. So I tengoklah siapa yang malam-malam pukul 3-4 pagi yang yang tik-tak dengan kereta. So I pergilah jenguk. Tak ada pun kereta. Tak ada pun kereta, tak ada pun orang. I pun like, apa ni? So I samalah, the same thing lah. I tutup semua, I naik atas. Sebab every time when this thing happen kat Amanda kan dulu, dia tak kacau Amanda. Tak ada benda like, tak ada pun Amanda, so far thank God lah. So far lepas Amanda encounter, Amanda sihat lah. Tak ada yang sakit, tak ada yang rasa tak selesa ke apa ke. So far tak ada lah so far. So that's why I pun like, I tak nak make a big fuss about it lah. So macam Amanda cakap, kalau dah tahu benda tu kat situ, biarlah biar je lah. Okay, biar je. Jangan abaikan saja. Jangan nak kacau dia orang lah. You janganlah cakap besar lagi kan, I tak takut dengan you. Yang tu mestilah orang akan, benda tu akan kacau you kan. Betul. So buat you sendiri pun kena pandai-pandai protect diri sendiri lah. And lagi-lagi benda tu dalam rumah you, lagilah menakutkan. Itu dia. Dengan your family kan. Jadi bila dikaitkan perkara macam ini, nak tanya dengan Amanda sendirilah. Biasa orang Melayu, orang Cina dan orang India, semua kita kaum yang berbilang bahasa ni ada amalan dan kata apa, ada bacaan ayat mantra dia sendiri ataupun jampi-jampian sendiri. So bagaimana pula dengan
pendapat daripada pengetahuan daripada pihak Amanda sendiri, adakah benda tu relate diamalkan atau macam mana daripada pihak bangsa Cina sebagai Amanda sendiri? So selalunya kalau let's say so Amanda ni mungkin dah modern sangat kot dengan my parents. So Amanda ni agama Buddhis. So Amanda pergi tokong lah. And Amanda bukan sangat-sangat devoted lah. So when I nampak benda tu, sebab macam untuk agama Islam, orang Islam ada kita bersolat 5 kali sehari. Lepas tu ada ayat-ayat dia, kalau terjumpa, kalau let's say dalam kesusahan, you ada bacaan dia. Kalau nak ternampak benda-benda macam ni pun ada bacaan dia kan, semua benda ni kan. So for Chinese, for Buddhist kan, Amanda tak tahu tau. Tapi adalah satu ayat yang Amanda tahu, yang tu je Amanda baca masa Amanda nampak benda tu. I macam like, okay, I tell myself, I macam like, okay, stay calm, and jangan nak bereact, jangan nak berdrama sangat, buat macam tak tahu je. So sebab benda tu tak kacau Amanda, and I tak nampak muka dia, so that's why I tak rasa like bukan rasa tak takut lah, tapi I tak rasa I'm being harm lah macam tu. Tenangkan diri. Tak nak layan, abaikan aja. Ya betul. So memang bacaan, memang Amanda percayalah, believe lah dengan bacaan mantra tu boleh membantu lah kalau seseorang tu ternampak benda-benda macam ni dalam satu-satu situasi lah, dalam satu situasi yang you know, yang you rasa tak kena ke apa ke, boleh je baca benda ni untuk menenangkan diri, untuk lupakan apa yang you tengah mengganggu fikiran you ke, penglihatan you ke, macam tu. Baik. So akhir sekali Puan nak tanya dengan Amanda sendiri, apakah pesanan-pesanan Amanda bila seseorang itu melalui situasi-situasi yang menakutkan dan menyeramkan macam mana yang Amanda lalui? Boleh terkongsikan minat luar sana. Okay, so sebab Amanda ni, I dari kecil memang dekat rumah, Amanda dah train untuk tengok cerita hantu dan thriller, sebab my mom suka sangat cerita hantu. So I tak tahu benda ni baik ke tak baik. That's why when I nampak benda tu, I macam like, oh okay, benda tu. So I nampak, I macam boleh proses lagi. I macam, Amanda macam boleh berfikir lagi, jangan ganggu, jangan nak berdrama. So tu je pesanan Amanda. So kalau any one of you out there encounter dengan benda-benda macam ni, ataupun ternampak benda-benda macam ni, jangan you know, berdrama, jangan ganggu, jangan cakap benda yang tak elok-elok. Diam je. Jangan mencabar dan sebagainya. Jangan nak mencabar. Yes, jangan nak mencabar. I rasa yang mencabar tu sangat-sangat penting. Jangan nak mencabar. So kalau benda tu tak kacau you janganlah pergi kacau dia. Kalau you kacau dia, mestilah you sendiri yang cari pasal kan. Betul. So apa yang you boleh buat, kalau you tahu any macam agama Islam ada dia punya bacaan kan, you baca je. Baca, tutup mata, baca, tenangkan diri sendiri, lepas tu you abaikan je. You abaikan je. Itu dia. Daripada Amanda. Bagaimana yang Abang suka kongsikan juga dekat sini kepada anda di luar sana, bila melalui situasi-situasi yang menakutkan atau menyeramkan, berserempak dengan makhluk-makhluk halus, sebenarnya sebagaimana yang Amanda pesan tadi, kita sebenarnya abaikan. Tak perlu kita nak melayan, tak perlu kita nak mencabar ataupun seumpama dengannya, sebab benda tu akan datang pada kita balik dalam bentuk yang negatif. So sebagaimana kita manusia, sama manusia, sekiranya kita berlaku situasi mencabar, dan tentunya akan beri kesan yang negatif kepada kita balik. So itu, kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih Amanda. Okay, terima kasih Abang Wan. Sama meluangkan masa untuk episod Abuan kali ini. Okay, terima kasih Abang Wan. Terima kasih semua. Itu dia. Baik, sampai di sini saja untuk episod kali ini, dan kita jumpa lagi pada episod yang akan datang dengan informasi yang lebih jelas untuk anda di luar sana, untuk Abang Wan kongsikan bersama-sama untuk kita manfaatkan. Baik,
Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada esok akan datang di dalam cerita hantu seram musim yang kedua di Syong Podcast. Assalamualaikum.